Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat kita bertemu. Topik yang saya pilih pada petang ini adalah satu topik yang ringan, tapi sebenarnya berat. Bergantung kepada berapa beratnya badan anda sebenarnya. Okey, tapi walaupun kita melawak petang ini, tetapi dia punya kesan dia punya manfaatnya amat baik kalau you dengar betul-betul. Tak kira peringkat umur berapa pun. Kalau you ada masalah dari segi ortopedik ke ataupun masalah memang jantung you memang dah teruk sangat dan maksudnya ada perkara-perkara yang you harus rujuk kepada doktor you dulu, harus you rujuk dahulu. Kata boleh tak ni Dr. Nordin suruh buat push up ni, okay? Push up ni bunyinya senang saja. Push up, tekan to be ataupun tekan tolak naik ke atas, atau orang putih panggil press up pun boleh, orang panggil push up pun boleh. Alright, no problem. Cuma kita pernah dengar push up dan press up atau tekan to be ni di waktu kita muda-muda dahulu, atau kita peringkat sekolah dulu, ataupun siapa-siapa saja nak masuk pasukan-pasukan yang beruniform, atau terutama sekali yang nak masuk jadi polis, nak jadi askar, nak jadi inilah army dan sebagainya kan. Push up ni adalah sebahagian daripada test ujian yang dibuat untuk sesiapa saja dari sudut kesihatan dan kecergasan, lebih pada kecergasan dan kekuatan. Namun petang ni saya lebih suka cerita sebagai kita orang kampung biasa, boleh tak? Supaya kita sama ada pakai kain pelekat ke sekarang, pakai baju kurung ke, tak payah tukar uniform nak pergi gymnasium, boleh tak kita dengar dan boleh tak kita buat exercise yang saya nak ceritakan pada anda petang ni. So boleh ajak adik-beradik sekalian, anak pinak semua, tekan share, tekan like, tekan love, sebab kita nak berdoakan sambil kita berusaha. Saya ulang, kita berdoa sambil berusaha. Tak boleh kita berdoa sahaja, sebab Tuhan kata kalau kita tak mau tukar perangai kita ataupun tabiat kita, sampai bila-bila pun kita tak akan bertukar. Pada tahun 2019, satu kajian telah diterbitkan di Amerika. Pelatih dia ataupun dia punya patient, bukan patient, dia punya orang yang direkrut untuk buat eksperimen. Jadi eksperimen ni hampir 2,000 abang bomba. Tahu abang bomba? Dia ambil ahli-ahli firefighter ni, dia buat sebagai eksperimen. Dia follow sampai 10 tahun, dia ikut. Ada siapa-siapa yang daripada mula sampai 10 tahun tu ada elemen ataupun ada ciri-ciri kekuatan untuk buat push up. Saya ulang, dia buat test ni cuma untuk push up, yang lain tu dia tak hitung dalam kajian ini. Jadi push up ini siapa yang boleh buat, dengar ya, dalam masa 30 saat, kalau boleh buat 40 kali pumping berterusan. Saya ulang, berterusan, bukan berhenti 2 minit lepas tu sambung lagi, buat seminit lepas tu berhenti, tak. Dia terus pam. Siapa yang boleh buat 40 kali minimum dalam masa 30 saat, mereka ini didapati setelah 10 tahun 96% tidak bermasalah, ataupun orang yang akan kena penyakit jantung langsung tidak ada peluang sebanyak 96%. Dahsyat tak dahsyat? Berarti fit betul lah. 96% tu cuma tinggal 4% je you buat apa pun nak kena, tu mungkin tu anda janjikan lah kan. Tapi saya rasa 96% ni satu angka yang tinggi, yang cukup dahsyat untuk penyakit nombor 1 pembunuh di dunia ialah penyakit serangan jantung. Betul-betul. Jadi kita tahu heart disease is still the number 1 killer in the world. So tapi nak dapat 40 kali dalam masa 30 saat, saya rasa saya tak boleh buat. Saya tak tahu you boleh buat tak. Jadi mereka ni memang dah fit. So untuk petang ni kita target cuma 30 dulu, boleh tak? 30 kali dalam 30 saat. Pam 30 kali, boleh? Saya rasa tak ramai daripada kita pun boleh juga. Terutama sekali kalau yang dah overweight. Kalau obese memang tak boleh pun. Jangan kata 30 kali, nak masuk 3 kali pun dah berat kan. Tapi kita bukan peli ataupun nak kias kepada sesiapa, tidak. Baik kita fokus kepada 20, sebab kata kajian ni kalau 20 kali pun you dapat setengah daripada chance tak kenanya penyakit jantung.
Katakan tadi 96% tak kena, sekarang hampir 40, katakan 45% tak kena penyakit jantung. Baguslah kalau dibandingkan dengan orang yang tak buat apa langsung. Faham? Okey. Jadi kita mulakan dengan apa jadi kalau kita tak larat juga buat 20 kali dalam 30 saat. Saya kira kalau lepas saya punya ceramah ni, kalau you tekan tengok, you buat pumping, tekan to be, tahu tekan to be ya? Tekan to be, tekan, okey. Katakan you boleh buat paling maksimum berapa kali, tulis kat situ. Hari ni saya nak bagi tahu kat you, kalau mula-mula ni kita dah sedar diri dan kita nampak manfaatnya cun betul, sebab dalam bahasa sains dari sudut hormonnya, yang paling penting ini dipanggil high intensity interval training, HIIT, yang very popular. Dan zaman sekarang orang yang terlalu sibuk tak ada masa, ahli sains dah dapat satu lagi strategi, iaitu kalau you buat HIIT, high intensity interval training, maksudnya exercise yang kuat, yang sampai kita terasa dia punya berat tu, dan ada dia punya break dia, dan kita buat latihan ni berkala, maksudnya berterusan, maksudnya bukan buat sekejap-sekejap tak buat, maksudnya setiap hari atau selang sehari, seminggu tu minimum 3-4 kali buat, you akan dapat meningkatkan growth hormone. Yang tu sebenarnya pencarian sebenar, ada kaitannya dengan jantung. Bila growth hormone kita meningkat dan steady, maka dengan exercise lagi, dengan oksigen lagi, dengan otot lagi bergerak, maka saya akan cerita pada you sekarang kenapa jantung tu segan nak jadi sakit kalau you buat push up. Jadi secara kesimpulannya, awal-awal lagi saya nak minta you target kepada 10 kali dahulu. Boleh tak? 10 kali, 1, 2 sampai 7, 8, 9, 10 pumping atau tekan to be. Kita bayangkan kita cuma boleh buat 10. Walaupun 10, kita target kepada 20. Orang muda-muda targetnya berapa? 40 lah kan, dalam masa 30 saat. Kalau you boleh buat sampai bila-bila pun, badan you, walaupun you dah berumur nanti, you masih boleh buat. Sebab apa? You dah buat daripada awal. Yang saya cerita petang ni, kita baru nak start hari ni, nak buat learn ni. Macam mana? Kalau 5 pun dah terangkat punggung aja, badan lain tak naik, punggung aja naik, pun tak apa, jangan risau. Sebab ada 10 benda yang saya nak bagi. Nombor 1, bila you belajar buat 10 kali je, kalau mula 5 pun tak apa, tak boleh 3 pun tak apa, itu pun kalau tak boleh daripada flat ke lantai pun tak apa, boleh buat kat dinding dulu, ataupun you letak kat sofa tangan you tu, berarti you tak flat macam tu, okey, tapi you duduk kat, katakan bahagian sofa you tinggi, katakan 4 kaki, so you 4 kaki tinggi sangat, 3 kaki lah sofa kan, so you letak tangan you, jadi you tidak begitu berat. Kalau berat juga, you pergi ke dinding dulu, you berdiri, lepas tu you tolak, okey, buat lebih kurang 45 darjah badan you tu, letak tangan kat dinding, tekan to be ke dinding dahulu. Mula macam tu pun kalau tak mau buat juga, saya tak boleh buat apa-apa lah kan. Orang perempuan katakan you risau, mungkin sakit ke atau rasa berat sangat, you lipat you punya lutut, lipat lutut. Kalau tidak, you kena straight macam papan kan. Macam tu, katakan macam ni, 1, 2, 3. Sekarang you lipat you punya kaki tu ke atas, jadi badan you akan bengkok sikit macam tu. Go 1 and 2 and 3. Belakang ni you tak berapa berat sangat, sebab you lipat lutut you, lipat sendi lutut tu. Kita mulakan dengan untungnya, kalau you buat 10 kali sehari pun, berkaitan dengan jantung. Nombor 1, tenaga. Bila tenaga meningkat, berarti oksigen pun lagi lama lagi dipraktikkan. Supaya masa buat tu oksigen macam rasa tak cukup, tapi bila you rajin buat, oksigen tu akan meningkat dalam badan you, menyebabkan you punya cardiovascular system you dapat pump dengan lebih efficient, dengan lebih apa orang panggil yang lebih sempurna lah. Maksudnya dia punya pumping action tu lebih kuat. Sebab apa? You mula-mula rasa berat, lama kelamaan dia menjadi kebiasaan, jadi cardiovascular system you akan jadi baik disebabkan pelancaran darah tu cukup cun. Nombor 1. Nombor 2, dengan cara ini juga dia meningkatkan hormon, apa saya kata tadi, growth hormone, dan dia mengurangkan kortisol. Kortisol tu stress hormone.
Jadi dia mengurangkan masalah anxiety, stres yang saya cerita, masalah depression, semua tu boleh bantu. Dengan syarat you buat dengan orang panggil istiqamah lah, dengan betul-betul buat secara konsisten. Nombor 3, definasi badan you. Body kita pun ada definasinya. Maksudnya dia punya design body kita tu. Tuhan jadikan, katakan bentuknya patut macam A, style A lah maksudnya. Kita tak salah biar sampai jadi D, C, E, F semua kan. Dah cantik dah Tuhan bagi jadi tu. Jadi ada setengah orang tu senang nampak badan dia, senang curve. Ada setengah orang tu lambat sikit. Lambat atau awal tak jadi hal. Asalkan lama kelamaan definasi badan kita tu akan jadi lebih cantik dan toned. Tone tu maksudnya kejap. Itu pentingnya. Walaupun kita dah 6-70 tahun, badan kita masih lagi insya-Allah tak adalah, saya selalu menyebut perkataan mengelebih. Kita bukan nak menunjuk pada sesiapa, kita membuktikan ni kita pegang amanah yang Tuhan bagi. Body kita tu selagi mana boleh hidup, selagi itu kita lawan. Okey, seterusnya posture kita pun akan improve. Posture, saya ada masalah bongkok. Badan saya di sekolah, saya tak sedar kenapa kawan-kawan saya kata, Din, hang ni bongkok lah, bongkok sabut. Bongkok sabut lah, bukan bongkok apa tu, bongkok yang sikit tu, orang panggil apa, macam belakang ni melengkung sikit. Kan setengah orang tu dia ada macam C-shape kat belakang daripada muda lagi. So saya jadi apa orang panggil macam aware, tak sedar yang macam orang duk tengok je. Lama kelamaan saya bila berjalan tu, saya belajar untuk letak dada saya ke depan. Tapi saya tak belajar tentang push up ni. Rupanya push up ni secara automatik akan membetulkan you punya masalah bongkok belakang, yang bukan pasal sakit tapi pasal posture you tak jaga, duduk, cara you baca, menulis dan sebagainya. Seterusnya, siapa yang ada sakit belakang, ini antara ubat dia. Exercise fizio yang paling bagus dan menguatkan sehinggakan tulang belakang dan otot-otot di belakang pun akan dapat kejap dan mantap. Ini dia. Seterusnya, siapa lagi nak belajar, ikut ni. You akan dapat, dia panggil stronger core. Core ni, core selalunya bahagian core ni maksudnya bahagian betul-betul tengah-tengah, central pada body you. Berarti daripada perut, sisi perut ni di pinggang sehinggakan pinggul kita, ni muscle yang besar-besar, yang orang kata six pack tu, pernah dengar tak, yang nak ketak sampai 6 lekuk tu, 1, 2, 3 belah kiri, 1, 2, 3 belah kanan. So lekuk-lekuk ni, kau lelaki tu nak six pack sebab tu dia pergi gym. Kita yang dah 5-60 ni nak gym pun sabar-sabar lah kan, buat kat rumah je. You boleh dapat, kalaupun tak dapat six pack, tapi kita boleh dapat apa yang dinamakan core kita kuat. Bila core kita kuat, orang yang berumur bagus sangat-sangat. Dari sudut kita nak pergi sembahyang, dari sudut kita nak buat kerja lagi, maklum sajalah, zaman-zaman sekarang nak masuk keluar kereta pun kadang-kadang agak berat kan, kaki tak, itu satu cerita. Paha lagi, atas pada paha tu kena jaga betul-betul sampai ke bahagian dada ni, itu dia panggil core body kita. Dan didapati dengan tekan tubi ni, dia boleh mendapat satu kekuatan. Mula kita nak jaga core saja, tapi disebabkan kita tekan sampai pakai lengan, pakai bahu, ni memanglah bahagian-bahagian dada ni bererti daripada ujung rambut sampai ujung kaki kan, kita tumit tu, masa kita nak tekan tu pun kita betul-betul regangkan dia supaya dia kejap. Dia daripada ankle sampaikan ke leher ni semuanya kena straight up, 1, 2, 3, 4. Jadi mau tak mau body kita akan jadi lebih full body. Kekuatan tu adalah menyeluruh, dan dia lebih menyenangkan otot dan menyenangkan sendi untuk berfungsi, dan dia sentiasa terkawal dan terjaga. Disebabkan abdomen you nanti akan lambat laun, lepas sebulan demi sebulan you tengok dia lebih kejap. Walaupun tak nampak 6 lekuk, tak apalah, asalkan dia kejap cukup. Okey. Dan shoulder kita, dan kita punya, kalau mereka yang saya kata apa tadi tak boleh buat straight, you bengkok kaki dulu, bengkokkan sendi lutut tu, tak apa, lama kelamaan you betulkan balik nanti supaya you dapat strength, kekuatan yang cukup cantik, sehinggakan muscle you kan akan lebih secara perlahan-lahan tapi tetap membesar, ataupun orang kata apa, dia tetap density-nya tu
kekejapan dia tu, dia kejap betul-betul, bagus otot you tu. Dan secara tidak langsung dia menjaga jantung kan. Bila semua otot-otot tu terkawal dan berfungsi dengan baik, jantung kita pun akan terkawal. Maklum saja, jantung pun adalah otot. Jangan main-main. Sebenarnya jantung kita tu full of muscle. Dan you akan sentiasa menjaga yang paling sendi terkawal yang lebih rapi ialah sendi bau. Anda kena tahu ramai orang yang dewasa kadang-kadang mereka dapat sakit-sakit bahu, ada yang dapat frozen shoulder, tak pasal-pasal, jatuh sikit, kena sikit, hentak sikit, atau tertahan tangan ke, sampai tak boleh gerak, tak boleh sikat rambut, tak boleh pakai baju sampai 8-9 bulan, setahun pun ada. Itu dipanggil frozen shoulder. Pernah dengar? Jadi kalau you rajin buat bukan sit up, press up ni, tekan tubi ni, insyaAllah rotator cuff you punya orang panggil ni, sendi ni, soket ni akan terjamin. Baik, saya nak cerita tentang balance. Satu lagi, balance tu you nampak macam you buat pumping, tapi ada orang dah buat kajian untuk membolehkan you buat pumping macam papan naik turun cantik straight, dia tidak naik tak cungkit, tak cunggit you punya punggung you tu, tak naik ke atas, semua masih straight up. Bukan senang tu nak jaga tu. Jadi you boleh angkat badan you sendiri, turun sendiri. Rupanya dia perlukan balance, dia perlukan imbangan yang bagus. Jadi saraf-saraf you tu dia secara automatik dah dikoordinasikan. Ini perlukan training, tapi kalau you dah buat berbulan-bulan, automatik you bangun, you pusing badan you dan sebagainya, dia pun boleh balance. Dan flexibility, kelentoran badan you pun ada kebaikan manfaatnya. Okey, last 2 atau 3 saja. Dia ni pumping ni ataupun tekan tubi ni yang paling bagi saya free of charge. You tak perlukan kasut, you tak perlukan nak tukar pakaian apa-apa. Balik office boleh buat, pergi office boleh buat, masuk mandi dalam toilet boleh buat, betul tak? You pergi holiday kat hotel 5 star ke, 2 star ke, no star ke, tepi jalan pun boleh buat. You pergi taman pun boleh buat, betul? Dan dia you jangan risau, tak perlukan banyak masa, dan you tak boleh larat pun nak buat lebih pada 5 minit. Bohong kalau boleh pumping lebih pada 1-2 minit. Kalau berhenti buat lagi, tu saya faham lah. Sebab tu saya kata kalau you boleh buat 10 kali, setiap kali you buat, setiap hari kalau you boleh, buat sebagai tabiat baru, ataupun selang sehari lah kalau tak buat. Saya takutnya kalau selang sehari dia jadi selang seminggu, lepas selang seminggu jadi selang sebulan, lama-lama berbulan-bulan. So lebih baik you buat walaupun 10 kali cukup lah, sehari sekali pun. Tapi kalau mandi 2 kali, buat sebelum mandi, sebelum 10, petang lagi 10, dah 20 kali. Cun kan? Tengok apa jadi kat badan you. Anytime, anywhere, and untuk sesiapa saja pun. Budak-budak pun boleh buat, orang dewasa lagi kena buat, lelaki wanita pun kena buat. Jangan kata wanita sebab tangan tak berapa kuat tak boleh buat, kena buat juga. Dan ujung-ujung dia perlukan kekuatan disiplin juga. Kalau you boleh buat ni dengan you jaga makan, dan yang saya belajar berjalan sikit, ingat tak, untuk ambil nafas berjalan kan 15-20 minit tu, campur dengan ni, masya-Allah you akan turunkan berat badan secara automatik. Dan ingat, jangan buat ni secara sampai sakit. Sekali buat 3 hari kena rehat, tak mau. Berarti you dah overtrain. Kalau overtrain, you boleh merosakkan sendi, ligamen-ligamen dalam ni. You jangan melawak. Kalau dah sakit sendi ni kat siku-siku ni, dia boleh bengkak tau. So you jangan over buat ya, overtrain dia. Faham tak? Faham. So cukup dulu pada petang ni. Saya mengharapkan ilmu ni ilmu yang simple. You mungkin merasakan, alah dok, saya dengar boleh lah, tapi belum tentu saya nak buat. Saya serah pada you. Selalunya yang saya suruh you buat ni, saya cuba juga buat. Tak mungkin saya buat semua yang saya cerita pada anda, sebab saya juga manusia yang tak sunyi kepada sedikit sebanyak kadang-kadang malas. Kadang-kadang orang kata apa, bukan malas pun, tapi kadang-kadang tak ambil serius. Kan kita kadang-kadang lagi sihat,
Kalau Tuhan bagi macam baru ni, GFR saya daripada 55 naik kepada 77 kan saya dah happy. Dan 2 bulan dah nak mula lupa diri balik. Sebab tu kita kena sentiasa ingat mengerti, kau ingat dah dulu kau punya kidney tu dah hampir nak ke arah stage 4 dah, nak fail dah. Sekarang kau dah okey, kau buat lupa diri. Inilah dia. Nanti kalau Tuhan tarik balik macam mana? Jadi kita kena sentiasa memperingati kita sama kita dengan niat yang terindah, dengan niat kita cuba betul-betul ikhlas nak bantu kawan. Sebab apabila kita memperingati kawan, kalau saya memperingati anda, kalau saya bagi 10 yang saya nasihat, takkanlah saya tak boleh buat 3 ke 4, faham tak? Kalaupun saya tak boleh buat 10. Jadi anda harus memberi nasihat, memberi cadangan-cadangan yang you belajar, ataupun ajak-ajak. Jadi you pun akan rasa segan nanti kalau you overweight, tahu tak? Kalau you langsung tak pump sekalipun, nak share duk suruh orang je. Jadi itulah tujuan saya, untuk kita jadi community yang manusia biasa tapi sentiasa nak improve. Baiklah saudara saya sekalian, saya doakan seperti biasa, semoga anda, ni dah bulan 11, 1 hari bulan, dah tinggal sebulan 2 bulan lagi saja untuk tahun ni. Cuba kita habiskan dengan satu tabiat baru dalam 2 bulan ni, belajar yang dipanggil pumping ataupun tekan tubi. Masuk, jangan lupa dengan jalan tu, jalan zikir tu, ingat. Baiklah saudara saya sekalian, doa seperti biasa kepada anda supaya hidup anda bahagia, akhirat anda syurga. Dan ingat selalu yang saya kata apa, let go and feel good always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat, kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.